Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala udwana illa ala zalimin. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan solat pada maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah semoga Allah Taala bagi kita istiqamah berterusan untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah lah sehingga ke akhir hayat kita. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi lah kuliah kita ni, tajuk dua tajuk lagi nak habis lah kita ni. Patutnya malam ni ngelah lah, tapi 2 minggu lepas tak boleh mari, tak sihat. Uzur sikit, uzur tak boleh mari ya, jadi malam ni alhamdulillah lah walaupun kurang segar juga sikit ni tapi insya-Allah lah moga Allah Taala bagi peluang lah untuk menghabiskan kuliah kita. Dan insya-Allah lepas pada ni mungkin belas-belas lagi kitab baru lah, kitab baru. Kitab ni juga jilid, rasa-rasa jilid ketiga lah. Ni jilid kedua ni, jilid ketiga. Jangan bimbang lah, ada 18 jilid lagi kita ni. InsyaAllah lah 18 lagi. Dah lah ada. Ni pun 2 tahun ni, 2 tahun lebih ni. 2 tahun lebih. Jadi kalau kira 18 tu tak lama, dalam 30 tahun lagi lah, 30 tahun lagi baru habis. InsyaAllah lah. Okey, bab yang ke-109. Bab yang ke-109 iaitu bab ma jaa fi tarkil qiraati khalfa imam iza jahara bil qiraah. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis meninggalkan bacaan di belakang imam apabila nyaring ia dengan bacaan. Ni bab berkenaan dengan meninggalkan bacaan. Boleh tak kita lepas masa tu imam baca derah tu iaitu solat subuh, solat maghrib, solat isyak, lagu mana hukumnya kita baca juga. Kita baca lepas mana lepas tu imam baca, kita baca. Sedangkan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-108 itu hari kita kena baca juga Fatihah. La salata liman lam yaqra biha atau bi Fatihatil kitab. Tak sah sembahyang jika tidak membaca Fatihah. Itu hadis Nabi. Tapi hadis yang akan kita baca malam ni ialah hadis yang dipegang oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi, kalaulah imam sudah baca kuat, imam sudah baca kuat, Fatihah kuat, maka tak boleh baca lagi. Imam Hanafi dia pegang ni. Banyak-banyak 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kena baca slow. Semua kena baca slow Fatihah tu. Tapi Imam Hanafi dia pegang tak payah baca dah jika imam sudah baca. Dia pegang pada hadis kita nak baca malam ni ni. Okay, hadis minggu lepas tu Nabi sembahyang subuh. Nabi sembahyang subuh, lepas Nabi baca Fatihah, makmum baca belaka. Baca. Cikgu awal kuliah, cikgu Fauzi lam yakunil lazi. Ustaz Ding pula amma yatasaalu. Jadi bolong, jadi baca habis.
Nabi ni di atas mukjizat dia, Nabi ni boleh tengok belakang depan. Belakang depan. Nabi belakang ni Nabi boleh tengok juga. Nipu lah. Belakang depan Nabi ni kelebihan dia belakang depan boleh tengok. Kita depan je. Depan pula sekat-sekat boleh tengok. Nabi ya belakang depan. Dia kata tadi yang baca belakang tadi lagu mana? Lepas mai subuh Nabi paling lalu. Nabi paling lalu. Mana ada benda tu Nabi nak royak lalu. Nabi tadi pembayar tadi masa sembahyang tu ni pakat baca belaka. Nabi kata lebih gitulah. Betul tak baca belaka? Betul, tak boleh tipu. Nabi tengok belakang depan. Betul kami baca. Ni kata lam yakunil lazi, ni amma yatasa, ni pula yasin. Macam-macam dia baca. Jadi bono. Nabi kata pagi tu mayang jadi kurang sikit. Kurang sikit Nabi mayang ni. Bono. Dia berlawan dengan Nabi. Hadis yang kita baca minggu lepas lah. Tak dibenarkan baca iaitu baca ketika Nabi baca Fatihah, tak dibenarkan baca surah, tak dibenarkan. Tapi Fatihah kena baca dalam keadaan yang slow. Sebab tu kalau mazhab Syafi'i ni dia minta kalau boleh imam tu sebentar lepas Fatihah tu agak-agak makmum boleh lepas dah baca Fatihah ataupun nak berabi dah Fatihah baru tu imam baca surah. Ada ruang untuk makmum baca. Jadi malam ni tengok malam ni hadis yang dipegang oleh Imam Hanafi, iaitu tak boleh baca apa-apa surah ketika tu imam semayang dia. Ketika tu imam semayang dia. Bahasa ni orang mazhab Hanafi ni India, Pakistan, Turki, sebahagian daripada Iraq, itu bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Kita baru ni gaya-gaya juga negara kita ni. Negara kita ni gaya-gaya juga sebab RUU wilayah tu dia nak menetapkan bahawa mazhab di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Lepas tu akidah pula Al-Asy'ariyah. Patutnya tak boleh lagu tu sebab Imam Malik, Imam Syafi'i dulu dia tak benar dah. Mazhab tu jadi mazhab negara, tak benar. Tiba-tiba kita kedian ni kita nak ambil mazhab Syafi'i nak suruh jadi mazhab negara. Dulu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi tak boleh. Mazhab dia jadi mazhab negara apa jadi speak. Kalau tak ada mazhab Syafi'i nak cari mana? Bab fiqh ni dia berubah, masalah hidup ni dia berubah, akidah ke Quran hadis sama je, tapi masalah manusia ni berubah-ubah. Dulu zaman Nabi tak ada Cadbury, ni ada Cadbury nak boleh makan kedai. Nak cari mana? Jadi adil lah yang patah supaya jangan ada lagu tu sebab tak kena. Kalau orang Maghribi, mazhab Maliki lagu mana? Jadi kalau tetap lagu tu kok jadi jumuk Islam ni. Islam jadi jumuk, jadi tak kembang lah. Susah. Kalau tak ada pendapat dalam mazhab Syafi'i nak cari mana? Kalau macam bab jual beli kurang dalam mazhab Syafi'i. Bab Imam Syafi'i bukan ahli perniagaan. Nak cari dalam bab jual beli kena tengok mazhab Hanafi sebab Imam Hanafi ni seorang peniaga kain. Nak cari tentang makanan laut, cari dalam mazhab Hanafi tak temu sebab mazhab Hanafi, Imam Hanafi dia duduk bandar je. Nak cari makanan laut kena cari mazhab Syafi'i sebab Imam Syafi'i dia litah laut merah tu pergi mari Mesir Saudi, mesti temu ketang udang. Apa tu mazhab Hanafi ketang udang nak tahu hukum dia. Dia pun dah haji makan Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jadi nak cari hukum-hukum lagu tu kena cari mazhab Syafi'i sebab Imam Syafi'i dia jalan kota patah ya temu udang, sotong, kerang. Jadi kalau kita khususkan satu-satu mazhab jadi payahlah. Payah. Macam kita luka-luka. Kalau mazhab Syafi'i kena tayamum,
Kena ambil semayang, kena tayamum. Susah kalau accident baru kaki gentang lagi. Oh, dia dah tak semayang dah. Kena bau itu suruh semayang, suruh tayamum. Suruh ambil semayang, suruh tayamum. Kau payah dia kau tak semayang. Dia tak semayang dah. Lepas tu ambil semayang, kena tayamum. Oh, payah. Kau tak semayang. Cari mazhab lain. Mazhab lain, oh ada, tak payah sapu. Pakai lelak kita je. Sapu tak, hak napok je. Hak ni tak payah sapu. Kan ringan tu. Tapi kalau kita pegang semazhab, kau jadi jeng. Selok kita ni. Itu ceritalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis malam ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatil jahri bil qiraah faqala hal qara'a ma'iya ahadukum minkum anifa faqala rajulun na'am ya Rasulullah qala inni aqulu mali unazalul Qur'an qala fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salawati bil qira'ah hina sami'u zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan lagi sahih. Ketahuilah kiranya hai saudaraku, bermula meninggal akan bacaan, yakni tiada membaca bersama-sama imam oleh makmum itu disuruh oleh syarak pada sembahyang yang nyaring. Jadi ikut hadis ni, mana meninggalkan bacaan, makmum tak baca gapo-gapo dalam sembahyang yang nyaring, iaitu sembahyang yang terimam baca derah. Ikut hadis ni, kita baca hadis ni, ikut hadis ni. Hadis lain ada lagi, biarlah kita nyasta lah. Ni hadis ni, hadis yang dipegang oleh Imam Hanafi. Tak boleh baca apa-apa ketika tok imam baca derah. Kita tahu hadis lain, biar lah. Duk lapal kita lah. Ni kita nak belajar hadis yang Imam Hanafi pegang. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Tirmizi, hadisnya demikian, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatil jahri fiha bil qiraah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kemudian daripada memberi salam sembahyang jamaah yang nyari ia di dalamnya akan bacaan daripada Fatihah dan surahnya. Lepas sembahyang Nabi paling, Nabi paling kepada jemaah, Nabi paling pada jemaah. Sebab itulah kita sunat atau imam ni lepas sembahyang sebelah kanan ataupun menghadap makmum. Orang lain menghadap makmum tu. Paling kurang pipi kita ni makmum boleh tengok, makmum belakang boleh tengok. Paling kurang makmum paling belakang boleh tengok. Ataupun condong, ataupun orang lain tengok makmum tu. Baik boleh tengok siapa dia tak ada malam ni. Siapa dia tak ada ni. Siapa dia tak ada, siapa macam-macam lah. Abdul Rahman bin Auf mari lewat. Nabi pas sembahyang, Nabi tengok Abdul Rahman naik sembahyang. Nabi pun tegur Abdul Rahman lepas sembahyang. Wah, ni Abdul Rahman tak ada dengan tak imam ni. Tak ada dengan tak imam. Dia tu tadi kontainer mari, kontainer. Dia businessman. Kontainer dia kata nak kedai sifar-sifar barang tak ada mari orang serakaat dah. Nabi kata kalau mau tahu besarnya fadilat takbiratul ihram dengan tu imam, mau tinggal belaka dunia ni. Besarnya fadilat. Tapi Nabi tak royak dah. Kalau Nabi royak, kita ni manusia kan. Kalau Nabi royak, kalau mudeng untuk email 5,000 pahala. Ada hot setengah tu 5,000 je. Tu manusia sebab tu tak boleh royak. Kalau royak 10,000 pun dan untuk email 10,000 je. Ngaku 15. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan. Sembunyikan. Jadi Abdul Rahman kata kalau lagu tu kok utuh negara hari ini sedekah laku. Sahabat dulu utuh negara hari ini sedekah laku. Kita mampu lagu tu. Utuh hari ini 5 riyal.
Untung 2 juta 5 riyal. Gitu. Sahabat duduk. Kita dah ngotok email tu takbiratul ihram 1 rakaat tu. Untung bisnes hari ni. Free lah ke, maknanya sedekah lah. Itu Abdul Rahman bin Auf. Ada sahabat pula tengah sembahyang dalam kebun. Tiba-tiba tak khusyuk kerana dengar suara burung. Duk kecek. Cociang. Tak khusyuk daripada Fatihah, terus tahiyat lalu. Ya kata Allah, ya tak khusyuk burung ni. Gini kebun ni aku sedekah lah aku, wakaf. Kebun tu. Bukan burung tu aku sedekah. Ada kebun tu sedekah. Kebun ni sedekah tu. Jadi kalau mana-mana nak sedekah kebun tu, royak saya lah. Sahabat dulu kan main. Dunia ni tak ada nilai. Kita ni dunia nombor 1. Akhirat nombor 10. Itu beza kita. Okey. Allah. Maka kemudian daripada ia berpaling daripada sembahyangnya, itu lalu menghadap ia kepada makmumnya dengan segala sahabatnya serta bersabda. Sahabat-sahabat di belakang masjid Nabi kan. Sahabat di belakang. Faqala hal qara'a ma'i ahadukum minkum anifa? Adakah membaca sertaku seorang daripada kamu tadi akan apa-apa bacaan Al-Quran? Tadi ada orang baca Al-Quran tadi masa aku baca mayang tadi? Nabi tanya. Ada ke? Tak dinipu. Nabi tahu. Anifah tu maknanya tadi lah. Dalam masa yang terdekat bahasa Arab Anifah ni maknanya tadi. Mana tak lama. Okey. Faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Maka jawab seorang lelaki daripada sahabat, bahkan ya Rasulullah, ya, membaca kami akan Al-Quran pada masa tuang membaca Al-Quran dengan nyaring itu. Dah tahulah dia baca surah ke apa. Umum. Mungkin surah-surah lain. Nabi baca surah, dia baca surah. Dia baca surah. Mungkin dia tak royak sini. Okey. Apa kala didengar oleh Rasulullah akan jawab sahabatnya itu, lalu ia bersabda, qala inni aqulu mali unazabul Quran. Bahawasanya aku hendak berkata bagi sekalian kamu, kenapa aku dilawangkan dengan Al-Quran? Bapa tadi masa aku baca Quran dah numpak kat belawang belakang ngaji. Macam nak belawang aku pula. Gitulah bahasa muda. Macam nak belawang pula. Derah pula. Dia orang belakang pun dengar, depan pun dengar, jadi belawang. Agak-agak kita kalau mayang Isa mana dia pakai baca surah belakang lagu mana dia. Jago awam, mayat tasah. Tu surah kiamah, surah soh, surah apa. Temu lari tu imam. Tu imam temu lari tengok. Tak berhabis mayang. Jadi tak boleh lah. Okey. Yakni aku membaca dan kamu pun semua membaca. Jangan buat yang demikian. Bahkan apabila aku membaca dengan nyaring, maka dengarlah bacaanku dan tadabbur akan dia. Dan apabila aku diam, maka bacalah pula. Bersalahan pada masa aku tiada menyaringkan suara, maka bacalah Al-Quran. Dia Quran ni dan masa Nabi baca, kita dengar. Lepas tu tadabbur. Itulah kebetulan pula Nabi baca kuliah, kita pun ingat maksud kuliah, kita pun tadabbur kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, kita tadabbur. Ingat, tu khusyuk bayang. Khusyuk. Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau yang sangat tinggi. Dia gitulah. Tapi jangan terbit suara pula batas bayang. Jangan terbit dalam hati kita. Dalam hati. Okey. Qala fantahan nas an qira'atil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawati bil qira'ah hina sami'u zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka berhenti
orang daripada sahabat-sahabat Nabi itu daripada membaca Al-Quran serta Rasulullah berhenti lalu. Sahabat-sahabat lepas pada itu tak baca dah. Abu Hurairah kata berhenti terus, tak baca. Kalau Nabi baca sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, pakai senyap terus. Sahabat sejak pada itu tak baca. Ikut hadis ni lah. Kalau hadis lain nanti kita tengoklah hadis lain. Hadis lain boleh baca ya. Okey. Ya. Pada apa-apa baca Al-Quran yang dinyarikannya padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sembahyangnya dengan baca Al-Quran, ketika mendengar mereka itu akan demikian daripada Rasulullah. Berhenti terus lepas tu. Tak baca-baca surah lepas pada Nabi baca. Apa? Lepas pada Nabi baca tak baca-baca. Apa? Stop terus lah. Apa? Nabi larang. Dia kata Nabi larang baca. Kalau orang India, Pakistan, Turki memang dia tak baca, senyap. Wa ilmaudubi alaihim waladhdallin, Nabi baca surah dia senyap. Ya. Senyap. Dia ada hadis ni. Ini mazhab Hanafi. Hanafi ya. Dia pegang dengan ni ya. Kata Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Imran, Ibnu Husain dan Jabir. Bukan komang-komang ni. Hadis ni diriwayatkan daripada sahabat yang besar juga, Ibnu Mas'ud. Kata Abu Isa bermula hadis hasan lagi sahih. Dan diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat Az-Zuhri. Akan ini hadis dan menyebut mereka itu akan ini perkataan. Katanya telah berkata Az-Zuhri, maka berhenti segala orang-orang sahabat Nabi daripada membaca pada waktu mendengar mereka itu akan yang demikian daripada Rasulullah. Az-Zuhri ni kata berhenti juga. Dia kata lepas pada tu sahabat tak baca, dia kata tak baca. Tak baca lah. Apa dia kata, dia dakwa lah. Apa kata Abu Isa iaitu Imam Tirmizi, dan bukanlah pada hadis masuk di atas hadis mereka yang memikir boleh membaca di belakang imam. Tak termasuk ni hadis ni. Kalau kata boleh baca selepas selepas imam baca surah, bukan hadis ni. Bukan hadis ni. Ni hadis orang yang tak baca. Jadi nak pegang mana wallah alam ikut Kalau ada hadis Nabi la salata liman lam yaqra, la salata liman lam yaqra biha. Ada hadis. Tidak ada semayang tak dikatakan la salata liman lam yaqra illa biha. Tidak sah semayang melainkan dibaca dengan Fatihah. Tu tiga mazhab pegang. Syafi'i, Maliki, Hambali. Baca Fatihah. Amal Nabi bacaan kuat tak payah baca ni. Okey. Ada pun hadis boleh membaca di belakang imam itu ialah hadis ialah membaca Fatihah. Fatihah saja. Surah lain tak boleh baca. Surah lain tak boleh baca. Surah lain boleh baca selepas tu imam baca surah. Tu imam berhenti. Lama tu imam berhenti, tak tahu apa dia berhenti. Kita boleh baca, nak baca qul Allah ke nak baca apa pun boleh. Tak ada masalah. Kita baca Fatihah, lepas tu imam baca surah. Habis tu imam baca surah, tak tahu dia senyap ke lagu mana. Boleh kita baca surah lain. Tak ada masalah. Kita boleh baca surah. Tapi tak ada lah. Tak ada. Okey. Maka membaca Fatihah itu tiadalah boleh seseorang meninggalkan ia dan memadakan dengan bacaan imam lain daripada yang masbuk yang mendapat imamnya dalam rukuk. Ni masbuk dengan muafiq ni tak tahulah ngaji sampai ke mati. Masbuk muafiq sampai ke mati ngaji tak tahu. Dua tak faham tak ingat aku ni masbuk ke aku muafiq sampai ke mati yo. Dari muda-muda sampai tu masbuk muafiq. Muafiq ni yang dia dengan tu imam. Tu imam sekadar bacaan Fatihah. Itu muafiq. Sekadar bacaan Fatihah. Fatihah berapa minit? Berapa saat? Kita kata berapa saat? Ada pun orang ambil 3 sekali ambil masa 40 saat lah. Ada yang kata 40 saat. Fatihah ni dengan baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 41. Di Fatihah dia kan baca lagu tu. Dia tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang macam Indonesia ni. No. No, sedap jeput sekali. Jeput sekali sini terawih tahun ni. Nak tengok pakai Petronas boleh ya. Berjemaah. Tutup terus jalan. Tak sah kalau ikut kita tak memang tak sah sembahyang. Dia kena tartil Fatihah ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia hanya 3 wakaf ya. Yang dibenarkan paling kurang 3 wakaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh berhenti 3 boleh. Hak dibenarkan lah ulama benar. Hak moleknya 7 wakaf termasuk Fatihah, termasuk bismillah. Jadi muafiq ni dengan Tok Imam baca Fatihah. Tapi kalau dia tak dia mari-mari imam nak rokok dah. Imam nak rokok ataupun imam rokok dia mesti dengan Tok Imam tamak nino. Rokok dia rokok dengan Tok Imam tu tamak nino dapat. Dia masbuk dan dia dapat rakaat situ. Dia ada tamak nino. Ada ulama kata kalau berselisih tak dapat. Bangun tung dia tak ada dia tak dapat. Dia kena Imam rokok kita ya gitu ya. Dia tamak nino lah. Tamak nino ni dia sebetul. Ya dia. Tapi kalau dia mayawah. Tapi dia biasa baca Allahu Akbar kabir kan. Imam baca wati ni wazaitun ya Allahu Akbar kabira. Dia biasa lagu tu Allahu Akbar kabira wala. Lepas tu Imam rokok, Imam habis nak baca rokok, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Imam rokok. Okey, masa dia takbir tadi dengan Imam rokok tu berapa saat situ? Dia kalau dia baca Fatihah, dia dah habis. Okey, kalau dia kena nyudah Fatihah dia. Dia kena nyudah. Dua cara lah. Dia mari-mari Fatihah, Imam baru baca surah. Maknanya kalau dia baca Fatihah dia lah. Tapi dia baca Allah Akbar kabira. Imam berokok, dia pun baca baru alhamdulillah. Ini nak lagu mana tu? Sedangkan dia mari tu dengan Fatihah tu 40 saat dia dah baca. Tapi oleh kerana dia baca Allah Akbar kabira, Imam rokok. Orang lagu ni dia 2 cara lah. Pertama dia dibenarkan baca straight dia dak nge Imam sujud yang kedua tu. Bab 3 rukuk. Rokok tidak sujud Habis pilih sujud ya dah. Kalau ya dah dia kena baca lah. Kalau dia tak dah dia sujud rokok sekali dengan Tok Imam tapi rakaat tu batal. Rakaat tu tak dikira. Kalau dia tu mari dalam keadaan dah baca Fatihah. Ya dah baca Fatihah. Masa katakan seminit kata-kata Imam tu lah baca surah panjang itu. Amma yatasa ke apa ke, mana kalau dia baca Fatihah dah tapi dia baca Allah Akbar kabira. Kebiasaan dia gitu, bukan sengaja biasa lagu tu. Jadi dia tengok ya dah. Kalau ya dah sujud kedua tu dia jadi muafiq situ. Kalau dia tak dah dia rokok tapi rakaat tu batal. Dia kena bangun semula. Tambah 1 rakaat lagi. Gitulah. Tapi kalau mari dengan keadaan tak ada baca Fatihah tak imam rokok, itu memang masbuk betul lah. Ni ada sejid dah ni. Kebah jadah apa. Duk sejid dah. Tak imam baca Fatihah tak habis dah. Dia belakang apa. Tengok peti besi penuh dok piti. Tiba-tiba patutnya dia muafiq lah. Dia dengan Tok Imam tapi dia tak lain dulu. Kita tengok air dulu.
Menyebab bangun tak ada. Pada ayah ada das ni. Itu cara tu lah. Kita tengok tu cara. Masbuk muafiq. Kadang-kadang pakai mati belajar. Tak tahu pakai mati. Aku ni masbuk. Tak habis baca Fatihah. Dia lagu nak buat ni. Nak tanya saya tengah mayang. Nak buat lagu mana ni? Kalau dia tak dibaca Fatihah, dia kejur. Dia kejur tu sampai sujud kedua, dia dapat rakaat. Tapi kalau dia tak ada, dia rokok sekali tak email. Tapi rakaat tu malaikat orang baru mari tu tak kira orang baru mari. Ya Allah, terima takbir rokok, dia pun rokok. Tu dia masbuk lah. Ni ada sejidah ni. Ada buah-buah apa. Tiba-tiba jadi muafiq. Hak mari lewat jadi tiba-tiba jadi masbuk. Hak mari lewat jadi muafiq. Dah baca Fatihah. Dia duk sejid jadi masbuk. Mana masbuk muafiq ni grading A+ dengan B. A+ dengan A mana sembahyang kita ni muafiq 1000 kata ya. Masbuk 500 gitu habis kurang untuk main masbuk baca lagi ada sebab-sebab tak apalah faham tu masbuk muafiq. Iyalah faham kalau turun tangga mana ni gapo dia ustaz royak aku. Mari ustaz lain ajar pula. Aduh, masbuk muafiq pula. Ni pakai mati belajar masbuk muafiq ni. Padahal gitu je. Gitu je masalahnya. Masalah dah rakaat tak ada rakaat ya. Baiklah kita. Ni ya. Biasa Fatihah ni 40 saat je. 40 saat. Kalau dia dah 40 saat, muafiq aja. Tak ada jadi masbuk cari rakaat dia. Okey. Kata Abu Isa, ada pun sebab hadis ini tiada masuk dalam hadis mereka yang memikir boleh bacaan di belakang imam itu, kerana bahawasanya Abu Hurairah yang meriwayatkan ini hadis padahalnya telah diriwayatkan satu hadis pula daripada Nabi SAW bahawasanya ia bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya khida'un wa hiya khidajun ghairu tamam. Jadi kerana Imam Abu Hanifah dia meriwayatkan hadis, padahal ada lagi hadis lain lagi. Jadi dia pegang hadis yang tak baca ni, dia pegang kuat hadis ni. Tengok kan kita tak boleh ajar dia, sebab Imam Hanafi ni imam mujtahid. Imam yang boleh mengeluarkan hukum. Kita ni baca hukum orang ya, Imam mujtahid ni Imam Hanafi boleh buat keluar hukum. Hadis 100,000 hadis ngapa? Kita 3 hadis pun tak ngapa. Kecek kamar ni nak pecah meja. 3 hadis pun tak ngapa. Nak melawang. Apa ni Imam Syafi'i? Aduh. 3 hadis pun tak ngapa. Okey. Barang siapa yang sembahyang ia akan satu sembahyang fardu atau sunat yang tiada dibacanya dengan umul Quran, maka ialah kurang yang tiada sempurna dan tiada sah sembahyang. Dia pegang juga hadis ni Imam Hanafi, walaupun dia tak baca, tapi hadis ni diriwayat juga Imam Hanafi. Dia kata kalau siapa yang tak baca Fatihah dikira sebagai sembahyang tak sempurna. Sembahyang dia pegang hadis ni kok. Sembahyang tak sempurna kalau tak baca juga. Jadi lagu mana? Maka jadilah berlawan hadis Abu Hurairah yang pertama itu dengan hadis ini, kerana hadis pertama tadi menegah baca Al-Quran bagi makmum, dan hadis ini menyuruh baca Al-Quran yang Fatihah bagi makmum dan atau lainnya. Dengan kerana itulah kata Abu Isa, maka berkata bagi Abu Hurairah,
oleh seorang yang menanggung hadis begini, bahawasanya adalah aku satu ketika di belakang imam, maka bagaimana aku buat? Aku baca Al-Quran di belakangnya, walaupun dia meriwayatkan hadis tak boleh baca Fatihah, tetapi dia kata dia sembahyang, dia baca juga senyap. Dia takut sembahyang tak sempurna. Sebab hadis kata tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Walaupun dia bawa hadis ni tak perlu baca Al-Quran ketika imam nyari, tapi dia kata dia baca juga senyap. Takut-takut tak sempurna. Ya cover lah. Baik biasalah undang-undang dibaca dengan section ini, dibaca dengan section tu. Dia gabung dua section gitu lah. Macam gini, walaupun tak baca, dia kata oleh kerana hadis kata kalau tak baca Fatihah sembahyang tak sempurna, aku baca juga. Tapi baca slow, dalam hati, perlahan. Jadi mungkin orang mazhab Hanafi pun dia baca juga, tapi baca dalam hati. Dia baca dalam hati. Gitulah. Jawab Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Baca olehmu dengan Fatihah itu di dalam diri engkau, yakni dengan tiada nyari. Walaupun Ibn Abu Hurairah ni dia bawa hadis ni tak boleh baca Fatihah ketika tu imam baca nyari, tapi dia kata ada hadis lain yang kata kalau tak baca Fatihah tak sempurna, dia kata aku baca juga dengan dalam hati. Jadi mungkin orang mazhab Hanafi pun dibaca dalam hati lah. Gitulah. Okay. Kata Abu Isa, dan telah memilih oleh kebaikan daripada ashabul hadis, dan tiada boleh membaca seseorang apabila nyari imam dengan bacaannya. Dan berkata mereka itu mengiring-iring akan diam-diam imam, yakni seperti dibaca imam dengan nyari akan satu ayat, maka ikutlah satu ayat Fatihah itu dengan perlahan. Jadi ada juga lagu tu, dia kata bila tu imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum baca dalam hati Alhamdulillah. Mazhab Hanafi, orang pegang pada ni dia baca Ar-Rahmanir Rahim, makmum pun dia baca dalam hati. Maknanya orang mazhab Hanafi pun dia baca juga, tapi dalam hati. Gitu ya. Ataupun habis baca imam itu akan Fatihah, maka kamu pun ikut baca semuanya. Dan ada juga lepas tu imam baca, pakat baca belaka, tapi baca dalam hati. Kita Fatihah rukun qauli, kena baca, kena bunyi sekurang-kurang telinga kita. Tak bunyi tak sah sembahyang. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Tak kena bunyi. Tak kena bunyi. Iaitu bunyi sekurang-kurang telinga kita. Takbiratul ihram, Allah. Fatihah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahiyat, at-tahiyyat. Selawat, Allahumma shalli ala sayyidina. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim tu macam slow, tak apa. Lepas tu salam. Salam. 5 ni wajib bunyi sekurang-kurang telinga. Ukur sendiri ya. Ukur sendiri. Ada setengah tu saya tengok, iyalah bayar sebelah dia. Tak bunyi takbir. Awal-awal tak usah dah bayar. Tak usah dah. Awal-awal tak usah dah. Ataupun bacaan lain pun salam pula. Tak bunyi. Jeng 4 rakaat. 4 rakaat jeng. 4 rakaat tu okey dah. Salam. Salam pula. Kita baca dulu kan. Kat mana salam tu? Satu bab dalam kitab. Salam tentang tasydid. Assalam. Situ salah jeng tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeng lalu. Tak sah sembahyang. Dia kena ada tasydid. Salahnya salam sebab tak ada tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kata Assalamualaikum 40 tahun tak sah sembahyang. Dia kena, ulama kata salah tak salam tu kerana tak ada tasydid. Assalam. Tak kira siapa-siapa tu email ke
Tok Bila ke orang biasa ke, tak ada tasydid, dia kira cacat rukun. Bila cacat rukun, cacatlah sembahyang. Kita kena ingatlah. Okey, insya-Allah kita sambung semula lah. Sambung semula, ada sebab lagi setajuk lagi. Lepas tu kita barulah tajuk pun sikit ni. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. Pengajian kita alhamdulillah dah khatam dah kitab ni 400, nak kata 415 muka surat jilid kedua, insya-Allah. Jika diizinkan oleh Allah pihak masjid, insya-Allah kita akan jilid yang ketiga, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa